وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. أما بعد. Sidang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Sepenuh syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersua lagi menyambung kuliah tafsir menggunakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsir surah Ali Imran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada pandemik. Jangan lupa membaca doa seperti yang Imam baca tadi, itu doa maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berusaha, kita berikhtiar dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Baik, kita masuk ayat yang ke-10. Kalau tak silap saya, ayat yang ke-10 di muka surat 10. Firmanullah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. InsyaAllah kalau sempat kita sambung ayat 11 malam ni. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Seperti biasa, sebelum kita pergi kepada terjemahan tafsiran dua ayat ini, kita renung dahulu hukum hakam bacaan Al-Quranul Karim sedikit sebanyak. Baik, malam ni cuba tuan-tuan perhatikan huruf alif yang ada hamzah. Cuba perhati ya. Mula-mula inna, alif bawah dia ada hamzah. Betul tak? Baik. Amwaluhum. Alif atas dia ada hamzah. Auladuhum. Alif atas dia ada hamzah. Syai'an. Alif sebelum dia ada hamzah, tapi hamzah tu berbaris tanwin. Baik. Begitu juga ulaika. Alif atas dia ada hamzah. Kada'bi. Alif atas dia ada hamzah. Ali. Berarti tengok ya. Ali. Alif sebelum dia hamzah. Alif sebelum dia hamzah. Hamzah itu dirasamkan sebelum alif. Bi ayatina. Alif hamzah duduk sebelum alif. Khalas? Baik. Fa akhadhahumullah. Alif hamzah di atas alif. Baik. Syai'an
tak ada masalah sangat. Syai'an tak ada masalah sangat kerana hamzah itu berbaris tanwin. Tuan-tuan bila baca Quran, bila bertemu keadaan ini, tuan-tuan ambil faham bahawa apabila hamzah itu ditulis sebelum alif, bukan atas, bukan bawah alif. Hamzah tu ditulis sebelum alif, seperti ali, seperti ayatina. Maka rasam Uthmani Al-Quran Karim ni yang biasa kita gunakan sekarang ni di alam negara-negara umat Islam biasanya menggunakan rasam Uthmani cetakan Madinah ni. Ya, ni cetakan Madinah. Ditulis oleh Al-Ustaz Taha. Ni yang kitab kita ni saya ambil nas ini daripada Quran Karim, rasam Uthmani itu. Dan masyhur sekarang menggunakan rasam ini. Orang yang menulis ini namanya Al-Ustaz Taha, masih hidup lagi. Dia kerja dia tulis Quran. Kerja dia tulis Quran sampai sekarang. Tuan-tuan tengok ada Quran besar. Masjid ni ada tak? Selalunya ada lah. Ramadan tak ke depan kan? Dia tulis. Dia tulis saiz, kadang saiz besar, kadang kecil. Besar pahala dia ya. Dia tulis ni, kita baca, pahala pergi kat dia. Subhanallah. Untung orang tulis Quran ni. Tuan-tuan kalau boleh tulis Quran, tulis. Ambillah surah panjang sikit, ditulis surah Fatihah, pendek no ya. Tulis surah Al-Mulk, bagus. Tulis surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kalau boleh tuan-tuan hafal. Dia tak panjang surah Al-Mulk. Satu, dua muka lebih sikit. Tak panjang. Tapi fadilatnya besar. Subhanallah. Dia jadi lawyer kita esok. Bila orang bawa kita pergi bila orang pikul kita esok di alam sana, surah Mulk menjadi teman kita, menjadi lawyer kita. Tulis dengan simpan. So bagi ke anak cucu kita baca. Mereka baca tulisan Quran kita dapat pahala. Quran dah banyak ustaz. Nak tulis apa lagi? Ni orang lain tulis. Yang kita tulis ni. Mudah-mudahan kan? Baik. Ustaz Taha ni, rasam Uthmani Quran Karim ni, dulu tuan-tuan, ketika rasam Uthmani yang asal dulu, yang zaman Uthman dulu, yang zaman Mushaful Imam, dalam ketika zaman Uthman Ibn Affan, Hamzah tak ada, tak ditulis pun. Hamzah tak ada, titik pun tak ada, baris pun tak ada dulu. Tuan-tuan pergi ke internet tengok rasam Uthmani yang asal memang tak ada, dan nasakh tu ada. Yang dinasakh semula masih ada sekarang. Di Turki ada disimpan satu, di Madinah ada disimpan satu, dan dalam internet pun banyak dipaparkan dalam image tu kan, kita boleh tengok. Baik. Jadi dulu hamzah pun tak ditulis. Tak perlu tulis. Sebab orang tahu semua. Semua orang tahu cara baca. Sekarang ni tak boleh. Tak ada titik, tak ada baris. Apa cerita orang Kuala? Tak ada titik, tak ada baris. Boleh ke baca?
Ui, handai-handai semua ya, kau boleh baca tak ada titik, tak ada baris. Orang gerik kau tak ada titik, tak ada baris, tengok saja. Jadi ditulis untuk memudahkan kita. Jadi tuan-tuan, yang ni lebih mudah. Nanti ke depan dalam beberapa ayat yang lain ada yang susah, ada yang kita terkeliru. Jadi ambil faham malam ni, kalau hamzah tu ditulis sebelum alif, maka dia jadi mad badal secara umumnya. Secara umumnya dia jadi mad badal lah, lebih kurang, nak mudah faham. Dua harakat. At-Tahkir al-Hafaz an Asim Abdul Rahman Sulami an Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca dengan dua harakat. Tapi kalau hamzah tu ditulis atas alif, maka tak ada mad. Macam ni kan ayat 10 ni. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum, tak ada mat tu, wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Tengok perkataan ulaika tu, atas waw ada bulat kan, bulat kecil, maka tidak dimatkan. Cuba tengok ayat sebelah ni pula. Mat dia, mat badan. Kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim. Ini pula sekali lagi tengok tuan-tuan. Bi'aya, hamzah tu ditulis sebelum alif. Kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Jadi kita mat badan sebab hamzah tu ditulis sebelum alif. Wallahu syadidul iqab. Baik, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Pani kalau tuan-tuan jumpa ayat yang hamzah tu ditulis atas alif, tak ada mat. Kalau ditulis sebelum alif, mat badan. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua ayat ini yang kita nak kongsi ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir ada dua. Satu, kafirun aqidatan, dia kafir dari sudut akidahnya. Itu orang kafir yang bukan Islam, itu kafir akidah. Satu lagi kafir namanya kafir nikmat. Dia orang Islam tapi dia dikira kufur nikmat. Dia orang Islam tapi dia tak sembahyang, dia kufur nikmat. Dia orang Islam tapi dia tak bayar zakat, cukup syarat semua dia tak bayar zakat. Dia kafir nikmat, kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu bila hadis man taraka as-salata faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka kafir dia. Al-Imam Syafi'i menafsirkan kafir di situ dengan kafir nikmat, bukan kafir akidah. Tapi yang dimaksudkan di sini dalam ayat ni kafir akidah. Ada orang tanya saya, Ustaz, orang kafir ni, yalah, saya tengok banyak juga yang baik-baik. Dia kata, ya, orang kafir. Orang Islam banyak juga yang orangnya teruk, dia kata. Jadi Ustaz, orang kafir ni kalau dia baik, kalau dia, yalah dia baik, cuma dia tak Islam. Dia suka tolong orang, dia tak tipu orang, dia tolong orang Islam. Dia bawa contoh, dulu ada seorang namanya Mother Teresa. Mother Teresa ni macam padri lah. Dia buat kerja-kerja amal seluruh dunia. Jadi ada orang kafir yang baik, yang akhlaknya baik. Jadi tak boleh, tak layak ke dia Ustaz masuk syurga? Dia tanya macam tu. Logik juga soalan tu. Maka kita kena jawab secara analogi, secara perumpamaan. Diibaratkan kalau suatu perkara itu untuk mendapatkannya, untuk diterima, perlu kepada satu syarat yang utama. Tak ada syarat ni, kalaupun banyak kelebihan yang lain, dia tidak akan diterima. Contoh kan, contoh lah, kalau tuan-tuan nak mohon kerja kerajaan SPA, mesti kena ada SPM. Kalau tak ada SPM, pandai macam mana pun ditolak secara asasnya. Pintu belakang, pintu itu cerita lain lah. Asas dia, kalau tak ada syarat tu, biarlah hebat macam mana pun tak akan diterima. Itu perumpamaannya. Mak tahfiz saya, pondok saya, kalau mak tahfiz lah, nak masuk mak tahfiz ni mesti kena boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, ataupun kita kata mudah, kalau temu duga tu mesti kena dapat markah 50 untuk Quran. Tiba-tiba dia tak dapat, walaupun suara dia sedap ke apa, tapi dia tak cukup syarat utama, maka tak diterima. Serupa juga jawapan tadi. Kalaupun dia baik macam mana pun, tetapi tiada la ilaha illallah, secara asasnya tidak ada syurga baginya. Itulah mahalnya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Namun begitu tuan-tuan, nasib kita, nasib sesiapa pun kita tak tahu, sama ada ke syurga atau ke neraka. Kita tak tahu. Mungkin yang kafir tu, yang kita tengok kafir tu, mungkin dia ada la ilaha illallah. Saya tengok sendiri, ada orang hantar viral kat saya, tak silap saya di Selangor peristiwa tu. Peristiwa tu di Selangor. Anti tu dia meninggal, mayat dia sedang diuruskan di gereja. Mayat dia tu sedang diuruskan di gereja. Tiba-tiba ada saksi menyaksikan bahawa dia pernah
menyebut la ilaha illallah, maka ada perintah mahkamah, kereta jenazah pergi ambil, tengah diuruskan cara gereja, diambil jenazah. Siapa pun tak tahu. Orang duk ingat dia bukan Islam, tapi sebenarnya dia Islam. Lepas tu kita ni pun tuan-tuan tak tahu nasib kita. Allah saja yang maha mengetahui. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tinggal doa ni. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Mintalah hujung esok kita la ilaha illallah tu ada dengan kita. Kita tak tahu nasib kita. Hari ni satu-satu kita tengok kan, kadang-kadang berderet 20 van jenazah pergi. Kadang-kadang bimbang kita, kurang-kurang mereka naik van jenazah lah tu. Mudah-mudahan kita ni tak tahu di hujung kita macam mana. Dan atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni dilihat yang hujung. Al-a'mal bi khawatimiha. Di hujung tu Allah kira. Sebab tu macam mana pun kena ada kebimbangan nasib kita. Dan ini sebenarnya positif, menolak kita untuk beramal ibadat dengan lebih banyak. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Orang yang tak ada rasa bimbang langsung dengan perangkap Allah Ta'ala, mereka ini kaum yang rugi. Sebab tu Imam Ghazali kata kita nak kena bimbang juga iman kita ni. Di hujung nanti macam mana, Allah saja yang maha mengetahui. Mudah-mudahan di hujung kita ada la ilaha illallah. Cuba tuan-tuan bayangkan apa ni istilah dia apa? Ditidurkan. Katalah kita diberitahu akan ditidurkan. Masa tu yang menenangkan kita tak ada lain tuan-tuan, melainkan amalan kita. Amalan kita yang akan menenangkan kita. Betul lah, amalan inilah, amalan kita lah, amal saleh yang akan menemani kita di saat itu. Macam tuan-tuan kan, subhanallah, solat jaga, ibadat jaga, amal kebaikan banyak, kesemua ini akan menenangkan kita di saat hujung nanti. Mudah-mudahan la ilaha illallah bersama dengan kita. Zikir itu yang paling tinggi sekali tuan-tuan. Banyaklah berzikir dengan la ilaha illallah. Kalau boleh sehari 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, subhanallah. 10 kali sudah mengantuk ya. Ada ulama 25,000 kali sehari la ilaha illallah. Sehingga darahnya itu terasa, tertulis, terbentuk la ilaha illallah. Guru kami Pak Teh dulu bercerita, satu orang yang kuat zikirnya la ilaha illallah, sehingga jantungnya itu bila berdegup jantung itu semacam bunyi la ilaha illallah. Tak ada la ilaha illallah, tak ada lah kita. Tak ada lah kita. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, akidah,
lan tughniya anhum amwaluhum, harta benda, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, harta benda dan anak-anak mereka, minallahi syai'a, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Tak ada yang boleh selamatkan mereka. Harta sebanyak mana pun tidak boleh. Walau anna lil ladzina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabin fala yasta'jilun. Dan Allah sebut banyak dalam Quran, kalau ada harta sebanyak mana memenuhi langit dan bumi pun nak membeli la ilaha illallah itu tak mungkin. Tak mungkin. Wa ulaika hum waqudun nar, bahkan mereka yang kafir ini bukan sahaja dihumban dalam api neraka Allah, lebih hina daripada itu, mereka ini adalah bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana cara, Allah Ta'ala saja Maha mengetahui, tapi nak sebutnya di sini bahawa mereka bukan saja tercampak dalam api neraka, lebih hina lagi, mereka menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat menyebut فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. Dalam surah Baqarah ni Allah Ta'ala sebut وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jadi bahan bakar, kayu pembakar api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketentuan Allah. Di sana nanti akan ada orang beriman, akan ada orang kafir. Ketentuan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dhalik. Kadang-kadang iblis dia bawa lintasan dalam minda kita kan. Dia kata, kalau semua Tuhan dah kata dah akan ada orang kafir, kalau semua jadi Muslim, siapa nak jadi kafir? Ataupun contoh lainnya, kalau semua jadi baik, siapa nak jadi tak baik? Jadi dia nak kata kat dia tu, tak apalah, tengah baris beli nombor ekor ni kan, dia mari juga rasa takut tu main judi. Tapi dalam duk takut tu, iblis counter balik. Beli lah. Kalau semua orang tak beli, nombor ekor, siapa nak beli? Kalau apa? Kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Kan Tuhan dah tetap akan ada orang masuk syurga, akan ada orang masuk neraka. Kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Okey lah, beli lah. Iblis dia akan ganggu sampai di hujung. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Sampai kita dah di pembaringan tu, waris dalam hadis, dia akan mari ke belah kanan kita, merupa jadi bapa kita. Dia kata, ni jadi dia merupa jadi bapa kita, nak mati esok ni. Dia akan kata, anak, Islam tak betul, Yahudi yang betul. Dia mari dalam bentuk rupa bapa kita. Ni kita akan tempuh ni dalam hadis. Lepas tu mari pula dia rupa jadi muka mak kita. Mak pula kata, anak, Islam tak betul, Nasrani yang betul. Siapa yang tak ada bekal yang cukup, hanyutlah saat ketika itu.
sehinggalah direntak kita daripada kaki naik sampailah ke halqum. Fa iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Bila sampai sini dibuka hijab. Dibuka hijab. Nampaklah nasib kita di barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bila dibuka, roh kita ditarik, kita sudah tidak ada di alam dunia. Kita telah berada di alam barzakh, di mana Allah sajalah yang maha mengetahui. Mudah-mudahan bila dibuka itu diseru kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nabi kata kalau saat itu baik, yang selepas itu ringanlah, baiklah kita. Tapi kalau saat itu susah, wama ba'dahu asyad, yang selepas itu teruk lagi lah kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang apabila dibuka hijab, kita nampak sesuatu yang indah untuk kita. Subhanallah. Indah tuan-tuan di barzakh sana. Tengok kitab Ihya Imam Ghazali tulis. Kan? Indah, seronok. Imam Ghazali tulis tentang mimpi Sufyan Thawri terhadap gurunya yang berada di alam barzakh. Oh, indahnya, subhanallah. Tak mau duduk di Kuala ni. Nak pergi ke sana. Macam tuan-tuan kan, amal banyak, semayang jaga, tolong orang banyak, saleh. Sana lebih mulia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang sana lebih baik. Tuhan kata sendiri, wal akhiratu khairun wa abqa. Yang sana lebih kekal. Tapi ramai orang terpedaya. Betul tak? Ramai tak? Ramai terpedaya. Wa gharratkumul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu menipu daya kita. Mudah-mudahan. Baik. Kita tengok tafsiran. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu yang tidak mempercayai akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berpegang dan beramal dengan amalan dan perbuatan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, mereka kelak akan diazab dalam api neraka dan menjadi bahan bakar yang memarakkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyazubillah. Yang kedua, kafir atau kufur terbahagi kepada dua. Ini saya dah hurai tadi ya. Ada dua. Yang ketiga, harta benda dan anak-anak mereka, yaitu harta dan anak-anak orang kafir, biar banyak mana sekalipun, sedikit pun tidak dapat menolak siksa dan balasan Allah yang akan ditimpakan ke atas mereka. Ada sikit konteks bahasa di sini. Partikel lan adalah penafian menyeluruh, bermaksud tidak akan. Ungkapan minallah adalah ijazul hadzaf. Ini dah ilmu balaghah, iaitu ringkasan daripada min azabillah. Digunakan kata nama nakirah pada syai'an untuk menunjukkan makna taklil, iaitu sedikit mana sekalipun. Sikit kita uraikan di dalam sikitlah. Tuan-tuan tengok perkataan syai'an. Ada alif lam tak?
Tak ada kan? Kalau ada alif lam, dia akan jadi asy-syai'. Kenapa tak ada alif lam? Nakirah itu digunakan untuk menjelaskan sedikit mana pun harta mereka. Walau sedikit pun tak boleh, banyak pun tak boleh membela mereka di sana sini. Tengok perkataan minallah. Minallah itu adanya pengguguran kata, menjadikan indah bahasa tu. Ayat tu jadi indah. Asalnya min azabillah, digugurkan azab, menjadikan bunyi itu lebih indah. Kemudian digunakan partikel lan tughniya. Lan ni nafyun lil mustaqbal, menafikan selama-lamanya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan, sampai bila-bila orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kita. Baik, ayat 11 tuan-tuan, kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim. Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun. Allah datangkan contoh lagi pula. Orang-orang kafir yang diazab samalah dengan Fir'aun. Fir'aun ni kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, banyak sekali kisah Fir'aun, betul tak? Baqarah ada Fir'aun. Ali Imran ni pun ada Fir'aun. Banyak surah. Baqarah, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Fir'aun. Yunus pun ada kisah Fir'aun. Sampailah kepada Nun, kepada surah juzuk 30 tu, Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'aun. Banyak sebut tentang Fir'aun. Kadang-kadang kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Sebahagian orientalis ni maknanya tuan-tuan, mereka orang barat tapi mengkaji tentang Orient, mengkaji tentang orang timur, kaji tentang Islam. Hebat depa ni. Kadang-kadang fasih bahasa Arab tapi bukan Islam. Sebahagian orientalis ni memang dia belajar tentang Islam untuk menentang Islam, mencari kelemahan Islam. Tapi ada sebahagian yang memang kaji secara ilmiah betul. Ada. Guru kami Profesor Ismail Amir dulu, guru dia seorang orientalis, namanya Fischer, orang Jerman. Tapi Profesor Fischer ni bagus. Dia walaupun bukan Islam tapi dia jujur dalam mengkaji tentang teks-teks Islam. Dan banyak juga orientalis yang berniat jahat terhadap Islam. Jadi dia kaji Quran untuk menimbulkan keraguan. Termasuklah dalam kisah-kisah seperti ini. Macam mana keraguan dia? Dia kata Quran ini hanya ulang-ulangan sahaja. Dia pun kata, tengok cerita Fir'aun diulang dalam Quran puluhan kali. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam diulang. Tuan-tuan pun balik tengok, oh betul, memang ulang banyak kali. Tapi rupanya pengulangan dalam Quran itu bukan pengulangan yang sia-sia. Guru kami Syekh Dr. Fadil Hasan Abbas, dia ni buta tuan-tuan, buta, tapi Quran ingat, kalam syair ingat, subhanallah. Kita yang celek ni kuliah tak apa nak ingat. Tempat kami lah sini ingat semua kan. Buta tapi ingat.
Kalau dia semak kertas puasa tu, dia suruh anak dia baca. Tapi syadidnya, ya Allah, strict. Anak dia baca, teks jawapan kita kan, kita tulis tu, anak dia baca rasib. Ya tak dulu. Anak dia baca pula makbul. Nak dapat mumtaz memang tak racan lah. Strict betul. Saya banyak membaca tulisan dia. Bila baca tulisan dia, dia ulas tentang pengulangan dalam Quran ni, baru kita nampak, wah, subhanallah. Orang Greek kata miracles. Oh, orang Greek cakap orang putih. Tuan. Orang Greek cakap orang putih kan? Orang Kuala tak tahulah. Orang Greek dia tak kata pasal. Dia kata market. Market. Dia tak kata pasal. Kalau pergi kat Greek, kalau dia kata saya nak pergi pasar, kau orang Greek tu. Kalau dia tak nak pergi market kan, orang Greek kan. Market kan orang putih kan. Orang Kuala panggil apa kalau yang nak hancurkan Pinang tu? Go back. Oh, cakap orang putih juga ya. Go and back. Go back. Okey, sikit lagi lah. Boleh tuan sikit lagi. Jadi saya nak sebut point ni. Walaupun diulang tetapi sebenarnya pengulangan itu luar biasa. Luar biasa. Kisah Fir'aun itu, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah, fokusnya berbeza. Bukan senang nak buat ayat macam tu. Dengan gaya bahasa yang indah, tetapi fokusnya berbeza. Dalam surah Yunus, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Fokus dia pada saat Fir'aun nak mati tu. Oh, saya tengok memang kalau tuan-tuan orang yang hebat mengarang, menulis, sukar untuk menulis seperti itu. Diulang tetapi fokusnya berbeza. Nak cerita jahatnya Fir'aun dalam surah Nazi'at tu, fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fokus dia kat situ rupanya. Tengok surah yang lain pula, surah A'raf, fokusnya berbeza. Begitulah kisah Nabi Adam. Allah bawa, kaitkan ayat 10 dengan ayat 11, nak cerita kata kemuncak kepada kekufuran manusia ialah Fir'aun, Ramsis kedua. Fir'aun ni banyak, yang Ramsis kedua. Ini kemuncak. Kemuncaknya mana? Dalam surah An-Nazi'at, dia mengaku jadi Tuhan. Jin pun jahat tuan-tuan. Jahatlah jin. Jahat. Tapi sejahat-jahat jin tak berani mengaku jadi Tuhan. Tapi manusia ini dahsyat. Sampai ada yang mengaku jadi Tuhan, iaitu Fir'aun. Haman pun dia juga sampai mengaku jadi Tuhan. Akhirnya ditenggelamkan dalam Laut Merah. Tuan-tuan baca kisah Fir'aun ni, fokus dia dalam Quran itu menjadikan satu luar biasa. Luar biasa. Oleh demikian, Syekh Khidir Husin juga menulis, dan beberapa penulis yang lain memberi huraian. Dalam Quran tidak ada pengulangan yang sia-sia. Kesemuanya ada makna, ada fokus yang berbeza. Sukar untuk mengolah dengan gaya bahasa seperti itu. Cepat benar habis masa ya. InsyaAllah lah kita sambung lagi. Tuan ke Kuala, jadi di Kuala pula ke? Oh bukan. Oh ingat Tuan Zul Hisham. Nampak muka macam ni. Baik, mudah-mudahan kita bersua lagi di kuliah yang akan datang insya-Allah. Tak sempat nak habis Kita baca makna ajalah.
Keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kerana itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksaannya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Allah sentiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi tuan-tuan ya. Saya dah